Hari ni aku dengan kawan aku. Lama dah aku kenal dia ni. Lama cik. Lama lebih kurang 5 tahun dah. 2015 kan? 2015. 6 tahun dah. 6 tahun dah. Betul lah, nak masuk 6 tahun dah ni. Kenal kau dekat BNI kan? First kita jumpa kat mana? Subang Jaya. Ingat tak? BNI, Doset. Dekat Doset Hotel. Pagi-pagi pukul 6.30 jumpa. 6.30. Kau dah kau tentu rambut kau belah tengah. Dengan ni ya? Ada sekali. Ada seorang lagi. Dia jual pagar. Pagar besi. Pagar duri tu bunuh orang. Dia bunuh orang pagar duri tu. So ini nak cerita sikit. Ni sebenarnya sembang-sembang santai lah sebenarnya. Orang kata korek bisnes sama dia. Korek bisnes. Korek bisnes lah. So nak cerita sikit. Sebenarnya kau ni apa minat kau daripada kecil sebenarnya? Minat daripada kecil. Aku nak korek dulu ni. Okay. Aku nak korek kau dulu. Sebenarnya kalau daripada kecil dulu cita-cita nak jadi pilot. Sebab betul. apa? Sebab itu sampai darjah 6. Sampai darjah 6 nak jadi pilot. Sebab apa jadi pilot? Sebab duduk dekat Subang Airport. Jadi tiap-tiap hari tengok kapal terbang lalu. Kan? Subang Airport dekat area mana? Subang Airport, Kampung Lembah Subang. Sekarang dah tak ada dah. Tak ada dah kampung. Dulu ini yang kau cakap kau makan tembikai tu. Kat situ. Itu masa darjah 6 memang betul. Dekat arah Damansara. Sekarang ni dia dah jadi tu arah Damansara ni tempat apa dulu? Masa tu dulu kat situ tu estate. Oh, bukan tempat pelupusan sampah. Dia estate, ujung dia pelupusan sampah. Oh. Belakang tu situ setinggan. Nama dulu Kampung Lembah Subang. Oh, itu kat situ, Lembah Subang. kawasan tu, Kampung Lembah Subang. So dekat dengan Subang Airport. Kalau nak pergi Subang Airport tu memang jalan kaki je. Dalam 1 kilometer sampai lah. Jadi memang hari-hari nampak kapal terbang. So itu yang jadi macam inspired inspired nak jadi pilot. So bila masuk sekolah menengah dah minat elektronik. Jadi bila minat elektronik ni nak jadi engineer. Nak jadi engineer. So bila nak jadi engineer ni contohnya sampai ke tahap kita siap buat ni walkie-talkie. Buat projek walkie-talkie tu kita combine kan radio dengan transmitter dengan receiver combine kan. Siap test tu daripada kat asrama, duduk asrama, test okey kau pergi kat Padang. Kau buat sendiri kan ni? Buat sendiri. Guna skate barang mana guna kau skate. dapat? Dekat ni Jalan Pasar. Macam mana kau pergi sana? Itu cikgu lah, cikgu Kemahiran Hidup. Kemahiran masa Hidup tu sekolah menengah ke sekolah rendah? Sekolah menengah. Kau bukan sekolah menengah dekat kat Kuala Sangor. Ya kau pergi. Ingat tak yang masa masa aku buat pergi kan. Masa tu sebab masa tu form 3 memang cikgu tu cikgu Arifin. Sekolah kat SAAS. So memang minat lah elektronik ni. Siap dia bagi tahu kalau nak beli barang-barang elektronik ni beli kat Jalan Pasar. Nasib baik kau tak buat kau terbang. Tak adalah. Remote control je. Memang pernah. Remote control masa kat universiti. Ni yang kau yang lepas tu kau spy tu. Tak adalah spy ni kira main remote control tu kan. So bila minat elektronik ni belajar ambil diploma elektronik, degree pun elektronik. Okay. Itu cerita dia. Lepas tu bila time buat degree duduk kat UK. Bila duduk kat UK tu kan banyak masa kita orang kata yalah time winter nak keluar malas kan. Okey, sebelum cerita UK tu dulu. Masa dah habis tu kau belajar mana? Yang mana? Dah habis sekolah kau belajar mana? Dah habis sekolah kat UTM KL. Jalan Semarak. Jalan Semarak ambil diploma 3 tahun. So bila ambil diploma, habis diploma sekejap sambung kat UiTM. Sekejap je 6 bulan. Lepas tu drop off sambung kat UK. Tu cerita dia. Ni cerita UK ni. Cerita UK ni. Tapi aku dengar kat UK kau angkat tahi orang. Itu pengalaman. Itu memang bukanlah kerja kau angkat tahi Mat Salleh, bukan. Taklah, bukan macam tu. Dia cerita dia macam ni. Kebetulan cerita. Cerita dia macam ni. Masa tu kita jadi floor manager. Manager ke engineer? Floor manager. Floor manager boleh, floor engineer pun boleh. Okay. Floor engineer ni maksudnya cleaner sebenarnya. Okay. Ada sehari tu. Biasalah kita punya rotate.
kita ada rotation. Okey, orang ni jaga sini, orang ni jaga sini, orang ni jaga sini kan. Masa tu sepatutnya aku kena jaga dekat tempat lain, kena area tempat lain. Floor manager di mana ni? Di Leeds Metropolitan University. Di mana? Di Leeds. Ya, betul. Di dalam bangunan tu dekat area mana? Dalam bangunan tu kat library. Kat library. Dia ada banyak tempat. Ada tu kena bersihkan kelas, blok ni. So salah satunya library. Kebetulan masa tu yang kerja dekat library tu tak datang. Dia MC. So bila dia report sick, jadi aku kena ganti. Bila aku kena ganti, satu hari tu, yelah kita biasa kena bersihkan toilet lah kan. Masuk toilet, apa sal ni duk bau toilet. Tengok kan tempat orang kencing tu, setongkol. Warna apa tu? Aku tak ingat. Warna coklat macam kita ke? Saya masa setongkol. Aku cakap, geli kan. Terus panggil member orang putih lah. Cakap dia, kau tengok ni macam mana ni nak bersihkan. Lepas tu dia kata dengan aku, you area ni kan, you lah kena buat. Mak Saleh tu kata. Dia tak ada cakap Melayu. Dia cakap bahasa Inggeris kan. Dia boleh cakap Melayu. So terpaksa lah ambil glove macam ni. Ambil buang. Kata ada bau tu. Tak ada. Tak ada kan. Macam tu kan. Memang. Berapa lama kau UK tu? Kat UK 7 tahun. 7 tahun. Lama. 7 tahun. Kau belajar berapa lama? Belajar 2 tahun. Lepas tu sambung, lepas tu kerja lah. Sebab kahwin. menunggu wife nak habis belajar. Kau kahwin kat mana? Kahwin kat UK, buat majlis kat Malaysia. Oh, bukan kahwin dekat gereja, tak ada? Tak. Masjid. Kat masjid. Kat sana ada masjid. Ada. Yalah. Kawasan. Tapi memang So jadi kat UK kau belajar? Belajar juga? Belajar, ambil degree. Ambil degree apa tu? Degree elektronik. Elektronik Tahun 2002 sampai 2004. 2002 sampai 2 tahun je? 2 tahun. Degree 2 tahun Bachelor. je. Bachelor 2 tahun. Bachelor. Lepas tu kau tak sama masters? Tak sama. Okey, jadi okeylah dalam cerita ni aku kenal Syam ni pun pasal dia buat sistem lah kalau ikut kan. Tapi macam mana daripada engineering kau ni boleh pergi ke ni, okey. Adakah kau master dalam komputer ke ataupun kau buat coding terror ke? Okey, dia sebenarnya macam ni. Azam ada lagi? Azam ada lagi? Ada, okey. Teruskan. Dia ceritanya macam ni. Bila kita belajar elektronik, dalam elektronik dia ada apa tu? Dia ada subjek programming. Okey. Dia ada Java programming, low level language programming kan. Dia ada programming subjek. So memang minat buat programming lah. Okay, itu satu. Yang kedua pula, bila dekat UK banyak explore pasal website. Macam mana nak berniaga kat eBay, macam mana nak buat dropship, macam mana nak PayPal, ni semua ni memang explore habis lah. Maksudnya kat UK tu memang banyak. Siapa explore? Kau sendiri ke atau disuruh? Tak, sendiri explore. Minat tu datang. Minat tu datang time tu. So belajar macam-macam lah. Buat website, buat ni apa semua. Sampai ke tahap dekat UK pun ada company. Kau? Kau buka company sendiri? Buka company kat UK. Apa nama company? SR Bit Limited. Apa tu maksud dia? SR Bit Limited lah. Bit and Bit. Bit? Macam Bitcoin tu? Bit ni SR Syamsul Rizam. Oh, Syamsul Rizam. Okay. And SR Bit Limited memang register dekat UK. Untuk senang nak buka kat sana? Senang, tak susah. Ini sole prop lah. Bukan sole prop, limited company. Limited ni macam Senian Berhad. Power betul kau. Memang buka. Memang kalau search kat Google memang ada lagi. Tapi dah tutup lah. Staff kita seorang je lah. Okey. Lone Ranger. So saya buka company memang buka company. Kalau search kat Google ada lagi nama. Tapi dia dah tulis kat situ, dah ditutup. Okey, sekarang ni ceritalah since kau dah buat sistem ni macam-macam. Aku kenal kau pun macam-macam. Dulu mula-mula aku kenal kau Eddie Mall. Sebelum tu Eddie Mat. Eddie Mat. Man ke Mat?
Mat. Eddie Mat, lepas tu Eddie Mall. Lepas tu sekarang ni Dombi. Ada lagi, ada lagi. Sebelum lepas Eddie Mall. Eddie Mall ada, aku rasa ada. Lepas Eddie Mall, kalau konsep yang sekarang ni buat tak ada. Bukan. Memang tak ada. Kalau ada pun orang lain punya, bukan kita punya. Okey, jadi aku nak tahulah macam mana liku kau. Kau cuba pendekkan sikit nak tanya macam mana kau sampai sekarang ni dengan Dombik So sampai sekarang dengan Dombik ni kau dah lalu macam-macam dah kira ni aku tahu dulu kau nak bolot semua benda. Dulu dalam page kau tu macam-macam segala benda dia. Tapi sekarang ni kau dah careful, kau dah belajar. Macam mana kau boleh kau pendekkan macam mana daripada situ kau boleh sampai tahap tu. Okey, dia macam ni. Kalau kita tengok benda ni berdasarkan pengalaman. Kita tahu dia punya cause and effect. Maksud cause dan effect ni, bila kita buat macam ni jadi apa? Bila kita buat macam ni jadi apa? Okey, sebagai contoh lah, kalau kita tengok zaman tahun 2010 dengan sekarang ni 2020, 10 tahun tau. Perkembangan e-commerce kat Malaysia ni pun memang berkembang. Sebab dulu aku start, Shopee tak ada lagi. Masa start dulu, Shopee tak ada lagi. Dropship pun orang tak buat lagi. Time tu aku dah start buat dah. Sebab apa? Sebab kita belajar kat UK. So kat UK kan dia 10 tahun lebih advance daripada Malaysia. So bila kita buat dekat Malaysia, kadang-kadang penerimaan orang tu belum sampai ke tahap tu lagi. Itu satu. Yang kedua, kita ni terlampau eager. Kita terlampau eager nak benda tu cepat, nak banyak, nak ni, tanpa fikir dia punya efek dia. Jadi bila kita tak fikir efek dia, itu yang jadi macam-macam yang kita tak sangka, kita tak duga. So sekarang ni apa yang aku cuba buat adalah tengok pada cause dan efek. Kalau dulu buat macam ni, akibat dia macam ni. So jangan buat macam dulu. Sebagai contoh, dulu terlampau nak sangat vendor ramai. Kenapa tu? Sebab nak duit. Dia bukan nak duit. Sebab nak produk banyak. Okey. Nak produk banyak. Kau nak buktikan sesuatu lah. Bukan nak buktikan sesuatu. Dia nak produk banyak supaya orang nampak meriah. Okey. Tetapi kena ingat, nak produk banyak, kos dia pun meningkat. Kos apa tu? Kos overhead, kos operation, semua tu meningkat. Server. Semua meningkat. Dan tak semestinya produk banyak menghasilkan jualan yang banyak. Betul. Okey. Jadi kat situlah sebenarnya aku belajar kenapa, apa faktor-faktor yang menyebabkan keuntungan, apakah faktor-faktor yang menyebabkan benda tu boleh sustain. Okey. Jadi benda-benda tu yang sebenarnya yang jadi yang sekarang penting. Dombik macam mana? Dombik sekarang ni masih lagi dalam proses research. Tapi so far dia punya hasil dia so far hasilnya alhamdulillah, walaupun ada 3 ataupun 4 vendor, sale dah mencecah lebih daripada 100,000. Berapa lama tu? Dia start daripada bulan 9 ni sampai bulan 2, tak sampai 6 bulan lagi. Masih lagi dalam research. Masuk research ni bukanlah tak ada sale. So, tapi kita tengah research dari segi flow, dari segi data, dari segi macam mana nak analyse data, macam mana nak kumpul agent, macam mana nak kumpul stokis, benda-benda tu tau, flow-flow tu yang kita tengah study. Dan kita tengok produk-produk mana yang memang dah terbukti menghasilkan jualan, dan kita sistemkan, kita digitalizekan. Dulu kau pernah cakap aku pasal ClickBank tu benda pula. ClickBank tu lain. Tu lain, dia lain konsep dia. ClickBank lain. ClickBank ni dia adalah satu platform yang simpan barang. Bukan simpan barang, dia menjual produk digital. Yang mana kita boleh promote. So contoh macam Freepik semua tu lah. Bukan, dia bukan Freepik. Freepik adalah gambar. Gambar yang orang boleh jual gambar apa semua. ClickBank ni adalah tempat letak. Tak apa. Nanti masuk dalam video. Tak apa, dia edit nanti. Dia ClickBank. ClickBank ni macam ni. Dia adalah satu platform digital yang orang boleh promote produk digital tu melalui kaedah affiliate. Itu ClickBank. Tu ClickBank. ClickBank lain. Tapi produk apa tu? Produk digital.
Contoh? E-book, lagi? course, software. Course? Course. Maknanya video. Macam nak belajar, video pembelajaran. Oh, okey. Tu Clickbank. Itu Clickbank pun lama dah. So dalam masa nak dapat sampai tahap Dombik ni, ada tak zaman-zaman makan Maggi? Oh, ada. Ada lah. Dia sampai ke tahap makan Maggi pun tak boleh ke apa? Dia bukan makan Maggi tak boleh. Dia macam sampai ke tahap yang kita serabut, yang kita, sebab dia melibatkan orang. Melibatkan orang kan. Dan bila salah satu benda tu tak sukses kan, satu benda tu fail, dia ada dua jenis orang. Satu jenis orang yang dah tak percaya kat kita. Itu standard. Satu lagi orang yang kawan kita yang memang walaupun dia benda tu fail, dia tetap percaya kat kita. Aku kenal tu. Untuk orang tu dia support kat kita sebab dia tahu kegagalan tu bukanlah kegagalan disebabkan diri orang tu, tetapi kegagalan disebabkan keadaan ketika tu. Okay. Jadi kita nak jadi yang mana? Antara dua lah, kita pilih lah. Kita nak jadi orang yang macam mana. Tapi aku kenal kau agak kental juga lah. Kau endurance kau tinggi lah. Kau boleh terus saja. Lama bang, 10 tahun bang. Gila kau dah cak. Start daripada balik UK 2009. So sekarang income pun steady lah. Alhamdulillah lah. Setakat ni kita nak cuba bantu vendor-vendor ni nak memudahkan kerja dia orang. Okay, so bab Dombik ni apa yang kau nak cakap orang pasal Dombik ni? Dia sebenarnya kalau tengok Dombik ni sebenarnya adalah servis yang ditawarkan oleh usahawan-usahawan kat luar sana. Contoh servis apa? Servis marketing, servis operation, servis untuk sediakan apa tu orang kata stokis, agent. Dah ready lah, maksudnya dah ready stokis, ready agent, ready affiliate. Dia benda-benda macam tu. So contoh katakanlah kau ada satu produk kan, kau nak jual produk ni secara online. Dombik ni dia bukan macam e-commerce biasa macam Shopee ni. Dia bukan macam tu. Kalau jenis yang macam Shopee ni, baik masuk Shopee. Betul. Kan? Ambil, masuk je lah Shopee. Dombik ni dia adalah servis untuk dapatkan ejen sedia ada. Contoh. Okay, kat mana platform yang kita boleh dapatkan ejen sedia ada? Cuba sebut. Tak ada. Ada ke? Aku tak tahu. Rasa macam tak ada. Tak ada. Aku tak ada macam satu ejen nak cari pekerja apa ni? Nak cari, kan? Bukan ejen nak cari apa ni, vendor nak cari ejen adalah. Kan? Tapi macam kita kalau ada produk nak cari ejen yang ramai, tak ada. Tak ada. Kan? Yang ni kita dah kumpulkan ejen tu kat satu tempat. Kita dah train dia dah. Jadi itu salah satu kelebihan dia. Yang kedua pula, dia kira free agent lah ni. Ejen yang maksudnya dia tak terikat. Dia tengok dalam tu apa dia boleh jadi ejen. Apa saja. Dan ejen pula dia ada 3 level. Satu ejen yang free. Dia join free, dia share je. Ni namanya affiliate. Affiliate ni pun salah satu kategori ejen. Yang kedua pula jenis yang ejen yang nak keluarkan modal. Modal dia sikit. Contoh modal RM100, modal RM200 kan nak jadi ejen. Satu lagi stokis. Stokis ni yang modal RM2,000, RM3,000. Dia buatnya dia beli borong sekali lah. Dan beza dia sebenarnya adalah kita tawarkan servis kepada ejen, kepada affiliate, kepada stokis, kepada vendor, servis digital marketing. Maksud servis tu macam mana? Maksud dia macam mana kita nak bagi supaya orang boleh kenal produk dia lah. Dan juga ejen dengan stokis ni dia boleh pilih. Dia maknanya dia bukannya kita cakap okey, kebiasaannya vendor kan. Normally lah kalau macam kau jadi vendor, engkau akan cakap kau jual produk aku je lah, jangan jual produk orang lain. Betul tak? Kan? Yang ini ni terpulang kepada stokis ataupun ejen. Dia nak jual produk apa. Dan vendor ni pun kena buat kerja lah supaya dia menangkan produk dia. Dia nak menangkan produk dia, dia perlukan servis daripada Dombik. Nak menangkan produk dia, kenalah banyak artikel, banyak gambar, selalu buat kontes. So dia akan, antara vendor tu pun dia akan compete. Bukan maksudnya compete nak jual barang tu.
compete untuk tawarkan yang terbaik kepada ejen dan stokis. Okay, alright. Kan? Dia satu benda lagi, kalau kita tengok lah kan, kita tengok contoh vendor ni dia ada masalah usahawan kita lah. Ada 3 masalah. 3 masalah ni standard masalah standard. Ni ikut pengalaman 10 tahun lah. Tak tahu lah Arif, kalau kau setuju 3 benda ni, cuba kau bagi feedback lah kan. Aku nak dengar. Apa benda 3 benda ni kan. Okay. Yang pertama, kebanyakan founder-founder, owner produk ni, dia ada masalah dari segi nak menyediakan bahan kempen. Okay, apa betul. Maksud bahan kempen ni? Contoh dari segi video, dari segi gambar, dari segi grafik. Ni bukan cerita grafik pada contoh ni Ni bukan cerita grafik ni tau. Ni salah satu daripada grafik. Ni cerita dia gambar orang tengah makan, gambar yang biasa-biasa, simple-simple, testimoni semua. Kadang-kadang tak cukup, bahan-bahan tu tak cukup, bahan marketing tu. Betul. Kan, ni satu masalah lah yang biasa founder-founder, owner ni hadapi. Itu satu. Yang kedua, masalah yang kedua pula adalah dia tak tahu strategi marketing. Ni yang kedua. Yang kedua. Okey. Strategi marketing. Okey, maksud strategi ni dia bukan sekadar kita just buat strategi macam tu je. Dia bukan macam tu. Strategi ni termasuk tools siapa nak pakai. Tools. Macam mana nak follow up. Bila nak follow up. Bila nak bagi produk percuma. Bila nak bagi produk berbayar. Kan? Tadi strategi tu. Dombit ada. Dombit dah ada. Nombor 3 pula, macam mana diorang ni kebiasaannya nak start, diorang akan cari customer dulu, betul tak? Siapa nak jadi ejen? Siapa nak jadi stokis? Diorang akan cari macam tu. Lepas tu diorang train, lalai ejen tu pun tak larat, ejen tu pun belah. Okey, betul kan? tu. Tapi dombit dah ada. Maknanya dalam dia dah ada ready ejen, dia dah ada ready stokis. Jadi training tu ejen tu dah memang dah di-train. Oh pun. Betul. Jadi tak payahlah peletih nak train. Ya. Dia orang pun tahu apa nak buat. Ya, dia orang dah tahu dah apa nak buat. Sebab dia orang just masuk je dalam dashboard dia tu, dia dah boleh access dah. Okey. Jadi maksudnya Dombit bukan bantu untuk promote produk. Dombit bukan bantu untuk jual produk ni. Dombit bagi servis untuk mudahkan founder jual produk dan perkenalkan produk kepada orang yang memang targeted, yang memang dah ready dah kat situ. Beza Tu dia. Tu beza dia. Dahsyat ni. Kalau kita tengok lain macam dah. So apa feedback Aku sebab engkau cakap ni aku tak pernah terfikir sangat sebenarnya, tapi betul lah apa kau cakap tu. Kan? Sebenarnya kalau orang sekarang ni banyak orang sekarang ni capacity banyak nak buat produk sendiri, tapi bila nak train tu pun dia pun macam so baik serahkan pada bukan kata tak boleh. Boleh. Kalau kita pergi tengok sifu-sifu yang kat Malaysia ni banyak yang hebat-hebat. Memang salah satu daripada caranya melalui ejen. Tu standard lah kan. Tu standard. Memang salah satu cara kau nak marketkan produk memang kena melalui ejen. Tapi persoalan dia adalah nak ada sistem ejen, nombor 1 training. Betul. Training pula, engkau dah train dah orang tu, train lalas dia nak jual barang orang lain. Jadi rugi tak kat situ? Dah rugi kat situ. Kita dah habiskan masa kan. Yalah. Tapi kalau dengan Dombit ni dia boleh cross tau. Masuk cross match ni. Contoh, vendor boleh jadi stokis. Vendor A boleh jadi stokis kepada vendor B. Vendor B boleh jadi ejen kepada vendor C. Dia boleh mix and match kat situ tu. Okey, jadi dia membentuk satu community ekonomi. Menarik. Okey, bagi tahu dekat orang yang tengok ni kat mana nak ambil, macam mana nak tahu pasal Dombit ni. Nak tahu pasal Dombit ni just dombit.com. Masuk dalam tu kau dah tahu semua. Ada cukup information. Dah. Wow. Pergi je maksudnya register, terus nampak affiliate, agent, stokis. Klik, pilihlah mana satu nak. Dalam tu dah ada semua. Okey, alright. Tu cerita dia lah. Okey, terima kasih lah. Masuk untuk channel ni kita pun dah habis masa.
So semoga next interview kita jumpa lagi. Alright. Okay, alright. Bye-bye. Boleh bye-bye kat sini. Bye-bye.